السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والاجتماعات الطيبة المباركة في أمان وفي إيمان وفي إن شاء الله زيادة من الخيرات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Insyaallah ini akan selalu bertambah dan senantiasa bertambah. Salli wa nusallim ala al-'azam wan nabiy al-afkham alladhi bihi syarrafana Allah wa sirna khairal umam fa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-kiram wa ala ashabihi al-fikham salatan wa salaman yatajaddadu bihima sururuhu wa yatadha'afu bihima huburuhu ويشرق بهما على كل حاضر في هذا المحضر نوره وعلى آله وصحبه أجمعين. Serta salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan yang karenanya kita menjadi mulia, dengan berkatnya kita menjadi agung, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para zuriatnya. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari beliau. Barakallahu fi hadzal majlis, majlis Ridwan wa habibana al-qa'im Ali Ahmad Jamal bin Taha Ba'aqil wal habib Abdul Qadir bin Ahmad ad-Dawilah وكل من في صدر المجلس من الحبايب الكرام، الحبيب عبد الله بن سالم والحبيب الجفري وحبيبنا الحامد والحبيب إسماعيل والحبيب محمد وكل من في المجلس من الحبايب والكيين والأساتذة والعلماء والحاضرين. بارك الله في الجميع واجعلها ساعة من ساعات العطاء ومن ساعات الصفاء ومن ساعات الرضا لا ننصرف منها إلا بحاجات مقضية وبركة إن شاء الله في جميع مظاهر شؤون حياتنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. Dan juga kata beliau, semoga semua kita di sini diberkahi mulai dari Majlis Ar-Ridwan, begitu juga pengasuhnya Al-Habib Jamal, begitu juga Al-Habib Abdul Qadir dan semua habaib yang disebut oleh beliau tadi, begitu para asatidah, para masyayikh, para hadirin di sini. Tidak kita keluar di sini kecuali hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits an manaqib as-salihin wal ijtima' fi dzikrayatihim manhajun qur'ani. Membicarakan para orang-orang soleh dan mengingati kematian mereka merupakan metode yang berada di dalam Al-Quran. Tabqa bihi as-silah bain ahli al-hayah ad-dunya wa ahli al-barazikh. Maka tersisa kaitan antara kita yang hidup di muka bumi ini dan mereka yang hidup di alam barzakh. Dzakaraha Allah lana fi mawadhi' katsira min al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Wa minha ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أما أهل الإيمان ما يئسوا من أصحاب القبور الصلة بينهم وبينهم قائمة بزيارتهم والدعاء لهم وذكر مناقبهم وأخبارهم التي جاءت فيها الروايات اذكروا محاسن موتاكم. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan pemimpin kalian merupakan orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang putus asa, mereka tidak ada memiliki kaitan dengan orang-orang yang telah dikuburkan. Sedangkan kita orang-orang beriman adalah orang-orang yang masih memiliki kaitan dengan mereka yang sudah di alam barzah. Kita menziarahi mereka, kita mendoain mereka, kita menyebut mereka. Ini merupakan kaitan di antara kita dan orang-orang yang telah dikuburkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebutkanlah di antara kalian kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa mal hadits an al-Habib Muhammad bin Salim alaihi rahmatullah atau al-Habib Abi Bakr al-Mashhur أو غيرهم من العلماء والصالحين وأهل البيت والصحابة والوجهاء والأولياء في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا حديث عن أصل الدين وحقيقة القرآن والسنة التي حملتها هذه الأوعية. فكل رجل من هؤلاء كان وعاء وإناء من أوعية وآنية العلم وآنية الخشية وآنية التقوى. قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلفهم رهن الوطاء والمضجع بل تلقهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالركوع بالسجود الركعي يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع. Kata beliau tadi, tidaklah kita menyebutkan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, begitu juga Al-Habib Bakar Adi bin Ali Mashhur, kecuali kita menyebutkan daripada mereka orang-orang soleh. Semua yang kita sebutkan, baik para sahabat, para tabi'in, para orang-orang yang mengingat para pembesar Islam, kecuali itu semua adalah dasar agama. Itu semua adalah dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Karena mereka lah adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka itu adalah wadah-wadahnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagai wadah takwanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah sebagai wadah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad, mereka itu di malam hari mereka tidak membaringkan diri mereka tidur, hanya lalai seperti orang-orang yang lalai, akan tetapi mereka bangun, beribadah, salat, membaca Al-Qur'an, tidak seperti kita yang di dalam malam hari kita dalam keadaan lalai. Wa ahlul ilm khulafa'u sayyidina Muhammad. Dan mereka para pembawa ilmu, para ulama, mereka adalah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayah Allahumma arham khulafa'i. Di dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, rahmatilah mereka para penggantiku." Qalu ya Rasulullah man khulafa'uk? Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah para penggantimu wahai Rasulullah?" Qala alladhina yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Mereka adalah yang meriwayatkan hadis-hadisku, yang meriwayatkan sunnah-sunnahku, dan mereka lah yang mengajarkan para manusia. Wa idza kunna naqtadi bil ulama wa nashhad fihim khilafat an-nabi falmuntaqilin minhum ila rahmatillah akbar wa a'zam. Andai kata kita melihat para ulama, mereka adalah pembawa ilmu, maka mereka yang sudah berpindah ke alam barzah, mereka lebih daripada mereka. Yaqul Sayyidina Ibn Mas'ud, man kana muta'assiyan falyata'assa bil mayyit fa innal hayy la tu'manu alayhi al fitnah. Amma man rahal ila alamillah ala iman wa ala taqwa wa salah wa 'arafa an-nas khatimatahu fahum aktharu quwwatan fi iqtida'ina bihim lima kanu alayhi min al ahwal fi alam ad-dunya. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin mengikuti, maka ikutilah mereka yang telah mendahului kita. Karena orang yang masih hidup, mereka itu tidak aman dari fitnah. Sedangkan mereka yang sudah meninggal, mereka yang kita ketahui sholatnya, mereka yang kita ketahui ibadahnya, mereka yang kita ketahui ketaatannya, dan mereka yang kita ketahui sudah akhir daripada umurnya di dalam kebaikan, maka mereka adalah orang yang paling pantas kita ikuti. Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakr Al-Mashhur kanat wiladatuh ببلد اسمها أحور سنة 66 و300 وألف من الهجرة. Al-Habib Bakar Adni bin Al-Mashhur adalah beliau dilahirkan di kota Ahwar pada tahun 1366 Hijriyah. ومع أن والده من مواليد تريم إلا أنه هاجر إلى أحور للدعوة إلى الله تعالى. Sedangkan ayahnya Al-Habib Bakar adalah orang yang dilahirkan di kota Tarim, akan tetapi kemudian beliau hijrah ke kota Ahwar untuk melaksanakan dakwah. وكان الحبيب علي بن أبي بكر هذا من أهل التقوى والصلاح والورع والعلم. Al-Habib Ali, abahnya Al-Habib Bakar, merupakan orang yang ahli ilmu, wara' dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. زوجه أحد شيوخه الحبيب محمد بن حسن عيديد بابنته. Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Habib Muhammad bin Hasan Aidid itu memuji anaknya, menikahkan anaknya dengan Habib Ali. فتوفيت بعد مدة قصيرة. Kemudian anaknya tadi, istrinya Habib Ali tadi meninggal setelah beberapa saat. فزوجه شيخه بأختها. Kemudian gurunya Habib Ali menikahkan Habib Ali dengan saudarinya. وأنجبت ولد وبنت. Kemudian Habib Ali mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Subhanallah, marrat muddah fatufi al-walad thumma al-bint thumma al-um. Kemudian tidak selang beberapa lama meninggallah anak laki-laki, kemudian meninggal anak perempuan, kemudian meninggal juga ibunya. Fahazin al-Habib Ali kathir. Kemudian Habib Ali ini sangat sedih. وكان يلقبه شيخه بذو النورين مثل ما لقب سيدنا النبي سيدنا عثمان. Kemudian beliau ini dijuluki oleh gurunya sebagai Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjuluki Sayyidina Utsman dengan Zunnurain. وبعد ما حزن هذا الحزن الشديد ما أدرى كيف يعمل إذا بوالده يبشره. Setelah beliau menangis sedih dengan hal ini yang terjadi terhadap beliau, kemudian ayahnya memberikan kabar gembira kepada beliau. قالوا يا علي عادك ستضجر من كثرة الأولاد. Wahai Ali, bahwasanya engkau akan mendapatkan anak yang sangat banyak. وكان خروجه إلى بلد أحور. Dan beliau kemudian keluar ke negeri namanya Ahwar. للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Untuk melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأحبه أهل البلد وكانت من البلدان البسيطة فتحمل فيها جفاوة البداوة حتى أحبه سلطان البلد. Kemudian Habib Ali ini ketika dakwah di kota Ahwar, Ahwar adalah kota yang kecil, tidak besar. Ketika beliau dakwah, beliau dicintai oleh masyarakat.
Setelah beliau mulai berdakwah di situ, mulai beradaptasi, dikenal oleh pemimpin situ dan juga dicintai oleh pemimpin di situ. ومكث بأحور وتزوج بها وأنجب بها أولاده ومنهم سيدنا الحبيب أبو بكر. Dan di situ beliau Habib Ali tinggal di tempat itu hingga menikah di tempat itu dan beliau memiliki banyak anak dan termasuk Habib Abu Bakar. وكان الحبيب أبو بكر وإخوانه يتلقون رعاية شديدة من الحبيب علي. Habib Abu Bakar dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa dari ayahnya. يقول عنها الحبيب أبو بكر أنها كانت على غاية من الشدة حتى كان الحبيب علي ربما يضرب من يقصر من أولاده في تحفيظه أو في دراسته أو في صلاته أو في شيء من الالتزامات الشرعية. Saking luar biasa didikan daripada ayah Habib Bakar Habib Ali ini, beliau sampai memukul andai kata ada anaknya yang tidak sungguh-sungguh di dalam menghafal, di dalam sholat, di dalam melaksanakan yang lain-lainnya. وأقام مدرسة هناك بأحور. Dan Habib Ali ini mendirikan madrasah di situ. وتلقى أولاده عنه في المدرسة وفي البيت. Dan anaknya beliau, anaknya Habib Ali belajar dari beliau baik di madrasah ataupun di rumah. حتى كبر أولاده وكان الحبيب أبو بكر واحد من مدرسي تلك المدرسة. Hingga anak-anaknya semua menjadi besar dan anak-anaknya menjadi mudarris, termasuk di situ Habib Bakar menjadi pengajar di madrasah itu. حتى جاءت التغيرات في جنوب اليمن هناك وجاءت الشيوعية وقبلها الاستعمار فبدأت تتدخل في التربية وفي التعليم وفي مظاهر التدين. Kata beliau hingga terjadi sesuatu di Yaman Selatan. Mereka diserang oleh penjajah, mereka juga diserang oleh komunis hingga berbeda di situ sampai terjadinya pergabungan antara hingga mereka mengucak-acik agama. مرت ظروف شديدة بالحبيب علي في آخرها اضطر إلى الهجرة من بلد اليمن كلها إلى الحجاز وإلى الحرمين الشريفين. Habib Ali mengalami gangguan yang sangat luar biasa hingga beliau terpaksa hijrah ke Haramain Syarifain. كان الحبيب أبو بكر قد خرج قبل ذلك إلى جهة عدن. Sebelum itulah Habib Bakar telah keluar ke kota Aden. سبحان الله فارق والده وأمه بانتقالهم إلى الحجاز وتوفيت زوجته فجأة بدون طول مرض وتركت له 4 من الأولاد 3 من الذكور وبنت صغيرة وليس له أحد في عدن إلا الله سبحانه وتعالى. Dan Habib Bakar ini ketika beliau tinggal di kota Aden, beliau meninggalkan ayahnya dan di situ ayahnya istrinya meninggal. Beliau meninggalkan ada 3 anak dan semuanya beliau di situ tidak ada keluarga. شهد الحبيب أبو بكر مرحلة شديدة في شيوعية اليمن وجنوبها بالخصوص كانت تحارب الدين وتعلن الإلحاد والكفر وكان الحبيب أبو بكر يتألم من ذلك وكتب القصائد وكتب الردود وكان في شبابه يعيش الأزمة الشديدة في الفهم لأنه تعلم هذا الدين عن والده وعن شيوخ أهل نور ثم رأى المجتمع كله يتنكر للدين ويقولون أنه ما في رب. كان هناك شعار في شيوعية اليمن نسأل الله العافية والسلامة يقولون لا إله والحياة مادة وإذا انتهى الناس وماتوا لا حساب ولا عقاب ولا آخرة. Beliau inilah Habib Bakar termasuk orang yang menyaksikan langsung komunis yang ada di Yaman. Beliau menyaksikan dan beliau di situ melihat bagaimana kekejaman komunis, kebiadaban komunis, hingga beliau menyaksikan banyak menulis qasidah-qasidah di situ. Karena Habib Bakar ini mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, dari ayahnya, guru-gurunya. Mereka lah para ahli nur, mereka yang membawa nur dan beliau melihat antara masyarakat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dari apa yang beliau dapatkan dari gurunya. Para masyarakat menganggap saat itu bahwasanya tidak ada Tuhan. Karena termasuk daripada syiarnya komunis, mereka menganggap tidak ada Tuhan. Dan Habib Bakar melihat hal tersebut di depan mata beliau. Al-Habib Abu Bakar بعد مدة من المعاناة هاجر بطريقة صعبة كتبها في قصة من كتبه سماها الخروج من الدائرة الحمراء حتى وصل إلى الحجاز هناك. Ketika itu Habib Bakar mau hijrah ke kota ke Haramain, beliau ini mengalami perjalanan yang sangat pelik, sangat susah. Dan itu semua beliau tuangkan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khuruj ila Al-Hamra. Mana daerah Al-Hamra? Al-Khuruj ila daerah Al-Hamra, keluar ke daerah yang dari daerah yang merah. وكانت له رغبة بعد أن اجتمع بوالده وأسرته في السفر إلى مصر لإكمال دراسته في الأزهر الشريف. Ketika beliau setelah selesai beliau kumpul dengan keluarganya, kemudian beliau keluar lagi ke kota Mesir untuk menyelesaikan studinya
di kota Mesir, kuliah beliau di Azhar Syarif. كأن والده الحبيب علي لم يكن يرغب في بعد الحبيب أبو بكر عنه ولا في تغير أسلوب تعليمه الأبوي الذي يرتبط بالمشيخة والالتزام بملاحظة الشيوخ، فقال له قبل أن تذهب إلى الأزهر يوجد الآن في جدة إمام من أئمة السادة الأبي علوي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، نذهب إليه ونستأذنه ونشاوره في سفرك إلى الأزهر الشريف. Sebelum Habib Abu Bakar ini berangkat ke kota Mesir untuk belajar di Azhar, Habib Ali ini seakan-akan tidak setuju dengan hal tersebut. Karena beliau menganggap beliau itu masih condong terhadap pelajaran yang didapatkan dari ayah. Bagaimana para guru, bagaimana perhatian para guru, pendidikan langsung dari guru dan ayah. Beliau lebih condong kepada pendidikan itu. Ketika Habib Bakar hendak pergi, ayahnya berkata, Habib Ali berkata kepada Habib Bakar, "Wahai Abu Bakar, sebelum engkau pergi ke sana ke Al-Azhar, datanglah ke Jeddah. Di situ ada seorang ulama luar biasa, ulama besar, ulama kaliber. Di situ Habib Abdul Qadir, kita izin kepada Habib Abdul Qadir bagaimana pendapat beliau." فجاء الحبيب علي بالحبيب أبي بكر إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد. Datanglah Habib Ali dan Habib Bakar kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. أحس الحبيب عبد القادر بحالة الحبيب علي وولده، شعر بحالته ورغبة أبيه عدم سفره إلى الأزهر. Dan Habib Abdul Qadir ini mengetahui apa yang dirasakan oleh Habib Ali tentang tidak setujunya Habib Ali perginya Habib Bakar untuk belajar ke Azhar. من تلك اللحظة قال له يا أبا بكر أحضر كتاب الدعوة التامة للإمام الحداد من الغد واقرأ عندنا في كل يوم في الضحى وفي العصر وإذا حان حين السفر إلى الأزهر سنخبرك بذلك. Kemudian Habib Abdul Qadir berkata kepada Habib Bakar, "Wahai Abu Bakar, mulai besok engkau bawa kitab dakwah utama karangan Imamul Haddad. Di sini engkau baca di depanku pagi di waktu duha dan sore. Nah, engkau belajar setiap hari bersamaku setiap hari. Andai kata ada waktu kesempatan untuk safar, maka aku akan taukan kepada engkau untuk melanjutkan studimu ke Mesir." كانت تلك بوادر السعادة التي يريدها الله. من أول ارتباط بين الحبيب أبو بكر والحبيب عبد القادر أنشأ قصيدة يقول فيها: وقوفي على الميراد يثلج خاطري ويملأ قلبي من فيوض الغوامر وأستشعر الفردوس في مجلس الرضا. قال إذا جيت عنده كأنك في الجنة. من أول ارتباط بينه وبين الحبيب عبد القادر كتب هذه القصيدة. الذي يفهم العربية يستغرب، يقول هذا الوصف من أول لقاء. فكيف عمل بعد ذلك في 15 سنة التي لازم فيها الحبيب عبد القادر بن أحمد؟ Habib Abu Bakar ini ketika pertama kali memiliki kaitan, pertama kali duduk dengan Habib Abdul Qadir, beliau mengarang qasidah, bait syair. Di situ beliau katakan, pertama kali aku duduk dengan Habib Abdul Qadir, hatiku merasa sejuk, merasa tenang. Dan ketika aku duduk bersama beliau, aku seakan-akan merasa berada di firdausnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keadaan Habib Abu Bakar. Pertama kali beliau merasakan duduk dengan gurunya, beliau merasakan seperti itu. Bagaimana apa yang beliau rasakan ketika beliau duduk 15 tahun bersama gurunya, mulazamah selalu dan bersama dengan gurunya selama 15 tahun. أنت maaf الآن بعض الطلاب إذا جلس سنتين في المعهد ولا 4 سنين ظن أنه الإمام الجيلاني خلاص ما عاد حد في الدنيا يكلمه، وبعد إذا أراد الخروج يا شيخ أمي تريدني، أبي يريدني. هذا 16 سنة وقد جاء إلى الحجاز وهو قد شبع من التعليم. لو كتبت الكتب التي قرأها على والده يصيب الإنسان الذهول. متى قرأ هذا كله؟ قرأ تفسير البغوي والجلالين والبخاري والإحياء وجملة من كتب السلف وكتب الفقه على والده، وخرج إلى الحجاز وقد كبير في السن. فلازم الحبيب عبد القادر، يقول من يعرفونه كان ما يرفع الطيلسان عن وجهه تعظيما للحبيب عبد القادر وأدبا بين يديه، ويكتب من مجلسه حتى سجل في المجلس أكثر من 1500 شريط، 1500 من الشرائط القديمة هذه. فكر كم المدة هذه التي لازم فيها الحبيب عبد القادر. Mungkin sebagian dari kita ketika mereka belajar 4-5 tahun mereka udah pengen berhenti. Karena ngerasa umat membutuhkan dia. Karena ngerasa orang-orang di sekitar dia membutuhkan dia. Kita lihat bagaimana salaf. Mereka 15 tahun, 16 tahun mereka belajar bersama gurunya. Bagaimana Habib Abu Bakar yang kita peringati haulnya ini, beliau datang ke kota Hijaz, ke kota Jeddah itu, beliau sudah belajar bertahun-tahun dengan
ayahnya sendiri Habib Ali. Beliau membaca kitab Baghawi, membaca kitab Jalalain, membaca kitab Bukhari, kitab-kitab yang besar. Dan umur beliau sudah tua, sudah memasuki bukan umur produktif, umur muda tidak, tapi umur beliau sudah masuk umur tua. Tapi beliau duduk dengan gurunya. Beliau tetap belajar dengan gurunya. 15 tahun beliau mulazamah dengan gurunya. Ketika beliau belajar, beliau menundukkan kepalanya. Tidak berani mengangkat kepalanya. Karena apa? Menghormati guru yang ada di depannya. Beginilah mereka para salaf. Bahkan Habib Abu Bakar ini, beliau merekam pelajaran dari gurunya Habib Abdul Qadir itu ada 1.500 kaset. Kaset zaman dulu. Itu ada 1.500 kaset beliau rekam. Karena apa? Belajarnya beliau seperti itu dengan Habib Abdul Qadir. وكان في الحجاز جملة من شيوخ حضرموت مقيمون هناك. Dan di Hijaz saat itu banyak daripada guru-guru yang datang dari Hadramut yang mereka tinggal di kota Hijaz. كانت سنوات زاهية بالعلم والمجالس الطيبة بين يدي أكابر الرجال. Dan ini tahun-tahun yang sangat mencolok ketika beliau menuntut ilmu daripada mereka para pemuka-pemuka agama. وهيأ الله الأسباب لتغير أحوال اليمن وزوال شيوعيتها وبلاها. Dan itu adalah karena sebab daripada perubahan Yaman yang terjadi saat itu karena serangan para kaum komunis. فخرج الحبيب عبد القادر في سنة 91 ميلادي وهو على غاية من الضعف والكبر يدعو الله ويزور اليمن وحضرموت ويشجع هؤلاء الأكابر من الرجال أمثال سيد الحبيب أبي بكر وسيد الحبيب عمر وغيرهم من الشيوخ لإقامة مظهر الدعوة وتجديد حمل الخدمة للدين والتعليم. والحمد لله تهيأت الأربطة وتهيأت المعاهد وتهيأ دار المصطفى. وكان من ثمرات تلك المجالس والاجتماعات والنيات جلوسنا الآن هنا. ما الذي أجلسنا هنا؟ رجال أمثال الحبيب جمال وغيره ذهبوا إلى حضرموت وتلقوا العلم عن الرجال الذين أخذوا عن الرجال وجاءوكم بهذه المظاهر الطيبة التي كلها في صحائف أولئك الرجال الله يعلي لهم الدرجات. Kata beliau tadi Habib Abdul Qadir ketika tahun 1991 Hijriah, ketika beliau sudah tidak memiliki kekuatan yang bagus lagi, yang baik lagi, beliau keluar ke kota Yaman, beliau keluar ke kota Hadramut, ke negeri Yaman, beliau keliling di situ menyemangati para dai, para ulama untuk kembali membangun semangat baru untuk berdakwah, membangun majlis, membangun keadaan-keadaan seperti sebelum mereka diserang oleh komunis. Di situ beliau menyemangati Al-Habib Abu Bakar, menyemangati Habib Umar, hingga berdirilah di situ pondok-pondok pesantren, ribat-ribat yang sekarang kita saksikan. Hinggalah Habib Umar mendirikan Darul Mustafa. Nah, di sini kita lihat semua yang terjadi daripada yang terjadi daripada Habib Abdul Qadir ini melahirkan kita. Apa yang membuat kita duduk di tempat ini? Apa yang membuat kita berkumpul di tempat ini? Karena di sini ada Habib Jamal yang belajar dan para habaib yang lain yang belajar ke Hadramut, yang menuntut ilmu di situ karena berkat apa? Karena berkat mereka para guru-guru kita yang menganjurkan untuk menjalankan dakwah tersebut. قضى الحبيب أبو بكر قرابة 30 سنة في عدن وضواحي اليمن شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ما يدخل بلد إلا يؤسس رباط أو يؤسس معهد أو يقيم مدرسة أو يقيم حلقات تحفيظ حتى أسس أكثر من 80 رباط و150 من المراكز كلها لأجل خدمة الدعوة وخدمة التعليم. Di sini Al-Habib Bakar berdakwah lebih dari 30 tahun. Beliau masuk dari satu daerah ke satu daerah di Yaman, di Asia Tenggara, di tempat-tempat yang lain beliau masuk. Di sini sampai beliau Al-Habib Bakar ini membangun 80 pondok. Membangun 80 pondok pesantren dan membangun lebih dari 150 markas penghafal Al-Quran. للنموذج العالي من التربية الذي هو عبر عنه بين يدي الحبيب عبد القادر أنه فوق مستوى التعليم الأكاديمي. تعرف التعليم الأكاديمي هذا بكل أنظمته، مجالسة رجل إمام كالحبيب عبد القادر يقول الحبيب أبو بكر أنها فوق مستوى التعليم الأكاديمي. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang didapatkan dari guru sebagaimana beliau dapatkan dari Habib Abdul Qadir, beliau ibarahkan bahwasanya semua ilmu yang didapatkan seperti itu lebih daripada ilmu yang didapatkan ketika kita belajar dari akademi. Ketika kita berakademi menjadi seorang akademisi, ilmu yang didapatkan dari guru-guru itu lebih besar daripada hal tersebut. ولهذا كان الحبيب أبو بكر رجل من الرجال أهل النفوس الأبية الذين ذاقوا التعب والمشاق فأبوا أن يذيقوها للناس. كان دائما يفكر في جمع قلوب الناس، في معاونة الناس، في الرحمة بالناس،
في الشفقة على الناس، في جمع الناس بكل مظاهر الجمع. Beliau ini termasuk orang yang memiliki hati yang bersih. Beliau merasakan capek, beliau merasakan susah, tapi tidak merasakan itu kepada orang yang di sekitarnya. Beliau selalu berusaha untuk mengumpulkan manusia, untuk mengumpulkan hati orang, untuk mengumpulkan manusia di satu tempat, untuk mereka itu bersatu dan menjadi kuat. لا أستطيع أن أجمل حياته في كلام أو في محاضرة أو في مذاكرة. Kata beliau, aku tidak bisa menggambarkan tentang hayatnya Al-Habib Abu Bakar ini baik di dalam tulisan, baik di dalam ceramah dan di dalam hal-hal yang lain. في بداية مجيئه إلى عدن كان الحبيب أبو بكر إذا دخل إلى المسجد يعلم ويدرس يأخذون المسمار فيثقبون إطارات السيارة في معنى لا نريدك ولا تأتي إلينا. Al-Habib Abu Bakar ketika beliau pertama kali masuk ke Aden, beliau ketika masuk ke Aden, beliau berdakwah di situ, beliau masuk ke masjid di kota Aden. Beliaulah yang menyalakan lampu-lampu di masjid tersebut. Agar apa? Agar orang tahu siapa yang mau belajar datang kepada aku. وبمعنى من معاني الرقي جمع من كان عنده من الشباب والطلاب. طبعا بطبيعة الحال الناس تغضب، كيف تؤذون شيخنا، كيف تسيئون إليه. جمعهم الحبيب قال يا أولادي أي واحد منكم، فكروا يا شباب اسمعوا، أي واحد منكم في قلبه سوء على هؤلاء أو بغض لهم ليس ولدي ولا تلميذي ولا أعرفه في الدنيا ولا في الآخرة، املأوا قلوبكم محبة لهؤلاء المبغضين والمؤذين. Beliau Habib Abu Bakar ini saking perhatian terhadap muridnya, beliau kumpulkan murid-muridnya. Beliau berkata kepada murid-muridnya, dengarkan wahai murid-muridku, dengarkan semuanya dengan saksama. Siapapun di antara kalian yang benci terhadap orang-orang yang mengganggu kita, yang di dalam hatinya sedikit daripada rasa benci dan dengki tidak suka, maka dia bukan termasuk anak-anakku, maka dia bukan termasuk murid-muridku. Isilah hati kalian cinta, rasa rahmat terhadap mereka yang mengganggu kita, terhadap mereka yang mencaci kita. كان الحبيب أبو بكر شديد التفقد. واحد من مؤذني المساجد عندنا بعدن مرض ودخل المستشفى، نحن الشباب ما علمنا عنه شيء، هو الرجل هذا يخبرني قال دريت بنفسي يوم في المستشفى إلا والحبيب أبو بكر جاء إلي قال يتفقدني ويسأل عن صحتي، فاستغربت كيف عرف. قال وقبل ما يذهب وضع إلى جانبي تحت الوسادة مبلغ من المال، يقول هذا الرجل قال والله كنت في أشد الحاجة إليه. قال استغربت كيف تفقدني وعرف بحالي مع كثرة انشغالاته وكثرة طلابه وكثرة أموره، ما ينسى مثل هذا الرجل البسيط في تفقده. Beliau ini adalah seorang yang sangat perhatian. Beliau perhatian terhadap orang yang di sekitar, yang sangat perhatian. Bahkan ketika itu ada seorang takmir masjid tempat beliau mengajar, jatuh sakit dan masuk ke dalam rumah sakit. Semua yang di situ termasuk kata beliau yang muda-muda, mereka tidak tahu bahwasanya takmir itu jatuh sakit dan masuk ke dalam rumah sakit. Kecuali Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar diceritakan oleh seorang takmir ini tiba-tiba sudah ada di masjid, sudah ada di rumah sakit. Beliau mengunjungi, beliau menjenguk takmir yang sakit tadi dan beliau menyelipkan uang di bawah bantalnya. Kata takmir tadi, aku sangat membutuhkan uang itu dan kami tidak, tiba-tiba Habib Abu Bakar memberikannya. Dan ini perhatian Habib Abu Bakar saking luar biasa terhadap orang yang di sekitarnya. Jami'ul fadail nala minha nasiban. Semua orang yang berada di sampingnya memiliki bagian daripada hal tersebut. Banal masajid. Beliau membangun masjid. Aqama al-arbita wal ma'ahid. Beliau mendirikan pondok-pondok pesantren. Allama al-ilm. Dan beliau mengajarkan ilmu. Allafa al-kutub. Beliau mengarang kitab. Anfaqa 'ala al-fuqara wal aitam. Beliau bersedekah kepada orang-orang fakir dan kepada para yatim. Safara fi sabil ad-da'wa ila Allah hatta ja'a ila balad Indonesia wa dakhala Malang. Beliau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai beliau sampai ke Indonesia dan beliau pernah masuk ke kota Malang. Wa tahammal min al-mashaq ma la yahmiluhu qalb insan. Dan beliau menanggung kesusahan, keberatan yang sangat luar biasa yang tidak ada manusia itu mampu menanggungnya di dalam hatinya. Fi sanawat al-akhira min hayatihi marid fa dhahab ila al-ilaj min al-Jiddah ila Faransa. Qala lahu at-tabib baqi min qalbik 25%. يجب عليك أن تجلس على السرير وفي الفراش ولا تتحرك لتحافظ على حياتك. Ketika itu ketika beliau mengalami sakit, ketika di akhir hayatnya beliau mengalami sakit. Beliau berobat dari kota Jeddah ke Perancis. Beliau berobat di situ, beliau periksa di situ, dokter di situ mengatakan,
bahwasanya Habib Abu Bakar ini hatinya yang berfungsi sisa 25%. Wahai Habib, andai kata engkau pengen masih hidup, jagalah dirimu. Duduklah di ranjang, jangan bergerak kemana-mana. رجع إلى عدن بعدما شعر بشيء من الصحة والخفة وكان يقول لنا الذي رأيناه أوشكنا فيه على الموت لكن الآن هذا عمر جديد يجب أن نصرفه فيما يحبه الله ورأيت الفقير بنفسي في السنوات الأخيرة من الهمة أنا في شبابي لا أستطيع أن أجاريها وهو في أمراضه وفي أسقامه ومهما طال به المجالس وجبر خواطر الناس يأتي آخر الليل وهو منصوب في المحراب تسمع ذكره ودعائه وتفوح رائحة الطيب منه وتسمع ذلك البكاء وذلك الخشوع وإذا صلى بنا الفجر ترى التهلل في الوجه عليه رحمات الله ورضوان الله تبارك وتعالى. Beliau ini ketika pulang dari Prancis ke kota Aden, beliau berkata kepada murid-muridnya, itu yang di sana tentang sakitku. Beliau sudah merasa enakan, beliau pulang ke Aden, itu yang di sana. Namun yang di sini perkara yang baru lagi. Ini amanah terhadapku. Beliau tetap melanjutkan perjuangan beliau, tetap melanjutkan dakwah beliau. Beliau setiap hari menyebarkan ilmu beliau sampai beliau itu di samping kesibukan beliau setiap hari sibuk, tetap di akhir malam beliau tahajud. Beliau bangun di sepertiga malam, beliau berada di masjid, beliau menangis, beliau berdoa kepada Allah. Kita melihat bagaimana luar biasanya beliau ketika semuanya sholat subuh berjamaah, terlihat dari wajah beliau muncul wajah-wajah yang sangat berseri-seri, sangat bahagia. Yang kata Syekh Sami tadi, andai kita para pemuda melakukan apa yang dilakukan Habib Abu Bakar ketika sakitnya beliau, maka kita tidak mampu. Bagaimana beliau tetap mengisi itu semua, tetap menjalankan itu semua. لا أستطيع أن أتكلم أطول من هذا لكن شيء واحد أختم به. Kata beliau, aku tidak mampu berbicara lebih panjang dari ini, tapi beliau akan menutup dengan satu hal. جئت إليه يوم من الأيام في بلد عدن. Beliau kata Syekh Sami datang kepada Habib Abu Bakar satu hari kepada Habib Abu Bakar di kota Aden. وعندي بعض الأفكار والمشكلات وبعض منها متعلق بشؤون الدعوة إلى الله والتعليم وكما يرى الإنسان عقله في بعض الأحيان كبير ويرى نفسه أحسن من الآخرين. Beliau memiliki masalah tentang dakwah, tentang belajar. Kata beliau, datang kepada Habib Abu Bakar, apa yang ada di dalam pikiran Syekh Sami. Karena sebagian kita juga termasuk ketika kita berpikir, kita merasa lebih besar daripada orang lain. بمرور السنوات لا أنسى تلك الجلسة ولا مظهر الحبيب وهيئته ولا كلامه لي وكان مما قال بعد ما حاول أن يزيح من عقلي التعب والضيق والهم وإدخال السرور. قال يا ولدي أنا الآن في عمري هذا وهو فوق 70 من العمر بما ذكرت لكم بعض الأخبار والمناقب. يقول يا ولدي أنا الآن في هذا السن لا أرى نفسي داعي إلى الله. أنا ما عملت شيء، أنا ما قمت بالواجب الذي ينبغي. الحبيب عبد القادر هذاك داعي إلى الله. كنت أنظر إليه وأقول كيف هذا؟ لولاك ما كنت أنا الآن هنا بين يديك أتعلم وأتلقى، ولولاك ما كنت أنا الآن بين أيديكم وأيدي الحبايب الفضلاء الشرفاء أتكلم. لولا ذلك الرجل. ومع هذا يقول أنا لست داعي إلى الله. يقول نحن وإياكم تحملنا الدعوة، أما رجال الدعوة كالحبيب عبد القادر ومن قبله من الأكابر هؤلاء هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. Kata beliau, suatu waktu beliau menjumpai Habib Abu Bakar ini, beliau duduk jalsah ini, duduknya beliau dengan Habib Abu Bakar, Syekh Sami dengan Habib Abu Bakar sangat tidak dilupakan. Bagaimana cara duduknya Habib Abu Bakar, bagaimana pakaiannya, bagaimana raut mukanya, semua itu tidak dilupakan oleh Syekh Sami. Semua kata-kata yang beliau lantunkan setelah Habib Abu Bakar ini berusaha meringankan beban yang ada di Syekh Sami, karena beliau ini mengeluh kepada Habib Abu Bakar. Setelah meringankan beban itu, Habib Abu Bakar berkata kepada Syekh Sami, wahai Syekh Sami, bahwasanya bukanlah aku dai, aku ini bukan seorang dai, aku ini bukan seorang yang menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dai sebenarnya guru beliau Habib Abdul Qadir. Inilah Habib Abu Bakar dengan begitu luar biasa perjuangannya, dengan begitu luar biasa keuletannya. Beliau menganggap diri beliau bukan dai, tapi beliau menganggap yang dai itu adalah guru beliau Habib Abdul Qadir dan seterusnya ke atas kata beliau tadi. Dan kemudian kata Habib Abu Bakar berkata, kita sekarang yang hidup, kita ini diemban oleh dakwah. Kita ini diemban oleh dakwah. Sedangkan mereka para salaf-salaf kita yang terdahulu mereka itu ketika berdakwah, mereka yang mengemban dakwah. Mereka lah yang membawa dakwah, bukan mereka dibawa oleh dakwah. اللهم أعلي درجاته في المقربين
بارك في هذا المجلس وبلغ روح الحبيب أبي بكر منا والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وسائر أشياخنا وأئمة التقوى في هذه الجهات وفي هذه البلدان، بلغ أرواحهم منا تحية وسلاما. أعد علينا عائدات برهم وذكرهم. أسألك اللهم أن تسلك بنا مسالكهم، تدخلنا في دربهم، تسقينا من حال شربهم، تدخل بنا مناهجهم ومسالكهم. وأسألك اللهم أن توفقنا للاقتداء بهم والسير في طريقتهم والدخول إن شاء الله من المداخل الكريمة التي أدخلتهم منها. اللهم تحنن علينا كما كانوا علينا متحننين. وأسألك اللهم أن تفتح لنا بهم أبواب القبول وتوفقنا لكل سول، وتبارك في مجلس الرضوان وحبنا جمال بالخصوص على إقامة هذا الاجتماع وهذا التذكير، وأن تجعل إن شاء الله جهود المحبة والتعاون والخدمة والتآلف والسلامة قائمة إن شاء الله دائمة فيما بين أهل الخدمة وأهل الدعوة وأهل المجالس وأهل الأربطة وأهل المعاهد ومحبي هذه المجالس في هذه البلدان. وأعد علينا عائدات أولئك الصالحين في تهجدهم وفي عبادتهم وفي علمهم وفي ذكرهم وما أبقوا لنا من السير. وأدخلنا دوائر المحبة العظمى التي أدخلتهم إياها، واجعل ذكرياتهم إن شاء الله عائدة علينا بالعلم والعمل والخشية والخوف والورع والإخلاص والصدق والسير في طريقتهم في أحسن حال وأنعم بال، مع اللطف والعافية والفرح والسرور الكامل والهنا والغنى واللطف الظاهر والباطن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.